belum sempat pulih daripada kedukecitaan yang begitu berat. Selang 3 hari, Nabi SAW kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Isteri yang selama ini setia mendukung perjuangan Nabi SAW, yang memberikan sokongan dan pelukan sewaktu Nabi sendiri meragui dirinya sendiri. Allahumma ilaika ashku dha'afa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Kekurangan daya upayaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, yang paling mengasihani. Anta Rabbul Mustad'afina wa Anta Rabbi. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa hendak kau serahkan nasibku ini. Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang-orang jauh yang berwajah muram kepadaku. Am ila aduwin mallaktahu amri, atau kepada musuh yang akan menguasai urusan diriku. Illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku, ya Allah, aku tidak peduli. Walakin afiyataka hiya awsa'uli. Sekerana sungguh luas kenikmatan yang telah engkau limpahkan kepadaku. Ini merupakan sebahagian daripada doa rintihan Nabi Muhammad SAW sewaktu berada di Taif. Selepas diperlakukan dengan begitu keji dan hina oleh pembesar-pembesar dan orang-orang suruhan di Taif, Nabi menadah tangan dan merayu kepada Allah SWT. Sebelum Nabi ke Taif, Nabi sudah pun melalui siri peristiwa-peristiwa yang begitu memilukan. Pada tahun ke-7 kenabian, selepas 7 tahun Nabi membawa risalah dakwah, segala usaha Quraisy untuk menyekat kemarahan dakwah Nabi SAW ternyata gagal. Lalu mereka mengambil satu tindakan yang begitu terdesak untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib, kaum keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka diletakkan dalam satu kawasan, dikepung dan disekat segala akses. Mereka tidak dibenarkan melakukan sebarang urusan jual beli. Mereka tidak dibenarkan mengadakan sebarang akad nikah perkahwinan dan tidak boleh ada urusan dengan dunia luar. Dan mereka berada di dalam keadaan tersebut untuk tempoh 3 tahun lamanya. Para sahabat menceritakan betapa peritnya melalui hari-hari tersebut apabila terputus bekalan makanan. Ada yang menceritakan mereka mengutip ranting-ranting kayu. Ada yang mengutip kulit-kulit kayu dan mengunyah daun-daun kering untuk mengisi perut yang lapar. Pada waktu malam mereka tidak dapat tidur, mendengar tangisan dan rintihan bayi dan anak-anak kecil yang menangis sepanjang malam kerana kelaparan. Dan mereka bukan hanya berdoa, mereka berusaha. Mereka menyelundup masuk makanan secara rahsia ke dalam kawasan kepungan. Namun, harga barangan telah dinaikkan berkali ganda lebih mahal. Dan itu juga menjejaskan kedudukan kewangan mereka, sehingga mereka tidak boleh lagi berurus niaga, tiada pendapatan, terputus. Dan segala simpanan apa yang mereka ada telah habis kering dibelanjakan. Bukan hanya untuk menyara keluarga mereka, tetapi untuk menyara semua orang yang berada sama-sama menderita di dalam kawasan yang diboikot. Ramai yang jatuh sakit disebabkan pemboikotan ini. Dan Nabi SAW tentunya menanggung beban yang lebih berat daripada orang lain, kerana melihat orang-orang menderita semata-mata kerana menyokong pendirian Nabi SAW. Letakkan diri kita di tempat Nabi SAW, melihat isteri kesayangan yang selama ini begitu setia mendukung perjuangan. Hari demi hari kelihatan semakin kurus, semakin kusam kulitnya, jatuh sakit, menderita kelaparan. Rasa bersalah seperti inilah yang mungkin sedang dirasai oleh sekian ramai ayah-ayah dan ibu-ibu yang pada ketika ini kehilangan pekerjaan, terputus pendapatan, tidak mampu menyara keluarga, tidak dapat menyediakan makanan untuk anak-anak kelaparan di rumah. Rasa diri bersalah, rasa diri gagal. Keluar daripada fasa pemboikotan itu,
Abu Talib meninggal dunia kerana derita yang dilalui sewaktu berada dalam boikot. Nabi merayu kepada Abu Talib pada saat-saat akhir, qul kalimatan uhajjuka biha indallah, sebutlah satu kalimah la ilaha illallah, aku akan berhujah untukmu di hadapan Allah. Namun kelibat Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy yang terus-menerus mengganggu dan melakukan provokasi terhadap Abu Talib, sehingga Abu Talib menghembuskan nafas yang terakhir tanpa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kehilangan Abu Talib bukan hanya kehilangan seorang pakcik. Abu Talib merupakan sosok ayah kandung kepada Nabi SAW. Abu Talib lah yang menjaga Nabi sejak kecil dan melindungi Nabi SAW daripada segala ancaman sewaktu Nabi membawa risalah dakwah. Dan melihat Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah cukup memilukan buat hati Nabi SAW. Belum sempat pulih daripada kedukecitaan yang begitu berat, selang 3 hari Nabi SAW kehilangan Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang selama ini setia mendukung perjuangan Nabi SAW, yang memberikan sokongan dan pelukan sewaktu Nabi sendiri meragui dirinya sendiri. Hilang 2 orang yang dikasihi, yang melindungi Nabi dalam satu masa yang sama. Ini terlalu berat. Bayangkan Nabi sendiri yang menyambut tubuh Khadijah radhiyallahu anha dan meletakkannya ke dalam liang lahat. Tubuh dan tangan yang selama ini memeluk Nabi, memberikan kehangatan dan sokongan melalui hari-hari yang amat sukar, kini terbujur kaku tidak bernyawa. Para sahabat menceritakan, pada waktu malam yang sunyi akan kedengaran suara Nabi SAW menangisi kehilangan Khadijah, sehingga mereka tidak melihat Nabi SAW bersenyum berbulan-bulan lamanya. Mereka malah khawatir Nabi SAW akan wafat akibat kesedihan yang amat berat ditanggung selepas kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Pada ketika itulah Nabi SAW keluar mencari tempat baru. Mekah ini sudah terlalu menyakitkan, dipenuhi dengan pula sudut-sudut yang mengingatkan Nabi kepada memorinya bersama Abu Talib dan Khadijah. Puluhan tahun hidup bersama, susah dan senang. Dan apabila Nabi pergi ke Taif mencari sokongan dan belas kasihan, malah Nabi diperlakukan dengan begitu hina, dimaki, dilempar oleh budak-budak suruhan, sehingga darah Nabi SAW mengalir deras bertakung di dalam kasut baginda SAW. Pada ketika itulah Nabi menadah tangan dan merintih kepada Allah dengan doa yang kita bacakan pada awal tadi. Para ulama menyebut doa itu tidak memerlukan riwayat untuk meletakkan taraf sama ada sahih ataupun tidak, kerana itu ungkapan yang tidak mampu diungkapkan melainkan seseorang itu Nabi. Nabi pulang daripada Taif, masuk ke Mekah semula, seolah-olah semua pintu di dunia sudah tertutup. Lalu pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan malaikat Jibril, bawa Nabi SAW diterbangkan, bukan hanya merentas padang pasir yang luas, bukan hanya merentas gunung ganang yang tinggi, malah Jibril AS membawa Nabi SAW merentas 7 lapisan langit yang kukuh. Diundang sebagai seorang tetamu kehormat, bertemu terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua itu berlaku dalam hanya 1 malam. Itulah yang kita sebut perjalanan malam Isra wal Mi'raj. Apabila pintu-pintu di bumi sudah tertutup, pintu-pintu langit dibuka. Pada ketika itu Nabi menceritakan perjalanannya satu persatu melangkaui satu langit ke langit yang seterusnya. Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu, sehingga apabila sampai ke langit yang ke-7, Nabi menceritakan, sampai di sana ada malaikat yang menjaga pintu langit. Bertanya, "Man hadha?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." "Wa man ma'ak?" tanya malaikat itu lagi. "Siapa yang bersama dengan engkau?" Jibril menjawab, "Muhammad."
Dan malaikat penjaga pintu itu bertanya lagi, waqad bu'itha ilaih, adakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, na'am. Lalu malaikat penjaga pintu langit ketujuh menyebut, marhaban bihi, selamat datang. Fa ni'mal muji'u ja'a, sebaik-baik tetamu telah tiba. Dan apabila Nabi masuk ke langit yang ketujuh, Nabi terlihat Ibrahim alaihissalam, ayahnya, musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim alaihissalam tersandar belakangnya pada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah Kaabah di langit. Bayangkan, Nabi diterbangkan bermula daripada sisi Kaabah di bumi yang dibina oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian naik ke langit yang paling tinggi. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di sisi Kaabah di langit, yang mana Nabi sebut setiap hari ada 70,000 malaikat yang akan masuk dan melakukan tawaf, la ya'uduna ilaih, dan mereka tidak akan kembali lagi ke situ. Maksudnya setiap hari, keesokannya ada 70,000 batch malaikat yang baru akan masuk dan melakukan tawaf setiap hari. Kemudian Jibril menyebut kepada Nabi SAW, hadza abuka fasallim alaih, itulah ayah kau, berikan salam kepadanya. Dan Nabi SAW memberikan salam, dan Ibrahim AS menjawab salam Nabi Muhammad SAW dan menyebut, marhaban bibni salih wan nabi salih, selamat datang anak yang saleh, Nabi yang saleh. Bayangkan satu ucapan selamat datang yang begitu merangkul dan memberikan kehangatan. Dan Ibrahim AS menyebut, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam, sampaikan kepada umatmu salam daripadaku. Nabi Ibrahim AS kirim salam kepada kita semua, setiap seorang daripada kita. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah, dan beritahu kepada umatmu wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, syurga ini tanahnya, debunya suci dan harum. Uzbatul ma', airnya segar, manis. Wa annaha qi'an, dan syurga adalah satu hamparan yang luas mendatar. Wa anna ghirasaha, dan yang menyuburkan tanaman di atas tanah ini adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu babak yang ringkas, Nabi Ibrahim AS menyambut kedatangan anaknya yang saleh. Ada ucapan salam yang dititipkan khusus buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Ada nasihat emas yang dipesankan agar kita beringat tentang syurga. Ada zikir yang diajarkan agar kita melaziminya, menyuburkan tanah di rumah kita di sana. Apatah lagi kita berada di 10 hari yang paling mulia. Perbanyakkanlah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diringkaskan cerita, pulangnya Nabi SAW daripada perjalanan agung ini, Nabi menceritakan pengalamannya kepada para sahabat dengan terperinci. Dan sewaktu menyimpulkan kisah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan ayahnya Ibrahim AS, Nabi dengan begitu gembira menyebut satu ungkapan yang pendek namun amat mendalam. Apakah ungkapan itu? Kita akan hayati dalam episod yang akan datang, insya-Allah.